Saya nak tanya, orang perempuan, bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Ha? Orang perempuan, orang lelaki nanti dulu. Sekejap lagi aku tanya kau. Tak, orang perempuan. Bahagia letak kat mana? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang dikasihi Puan Nordina Harun, Ketua Pegawai Eksekutif, barisan pengarah-pengarah, tuan-tuan dan puan-puan, warga staf dan ahli keluarga yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad. Dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada hari Ahad petang, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Ini tak sah lah buat muka excited je nak dengar ceramah, nak menyampah pula kan. Tapi apa pun, hidup kita ni nak tak nak pun, yelah kita pandai, kadang-kadang kita dah tahu dah kita buat apa kan. Kadang kita dah makan, ada time kita rasa kita nak kena cool down dulu, baru boleh makan balik. Macam itulah badan manusia. Kan ada time kita dah banyak nak makan hal dunia, kena cari akhirat juga kan. Macam tu lah kira. Kajap-kajap ada majlis apresiasi, ada nyanyi-nyanyi, penutup taubat suruh ceramah. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah kan, lebih kurang macam tu. Saya tak cakap orang sini, ni contoh, contoh. Kan, tapi tak adalah nyanyi sikit-sikit sesama keluarga kan. Suka-suka, bukan ada apa pun. Apa pun dalam hal ni, kita kena sedar satu perkara kan. Ramai orang yang kurang apa orang kata, kurang kemahiran dalam bab hidup ni. Dalam bab hidup ni sentiasa kena diingatkan. Sentiasa kena diingatkan. Sebab dalam diingat tu baru dia ingat. Tak iya pula lah. Hal dia tahu tu. Dia tahu, kadang-kadang dia tahu. Dia tahu dia ada keluarga, dia kena ambil berat pasal keluarga dia. Dia tahu dia ada kerja dekat pejabat dan dia kena ambil berat tentang kerja di pejabat. Tetapi kena diingatkan selalu sebab manusia itu namanya manusia, insan, manusia dan insan, perkataan yang ada kaitannya iaitu nasia, iaitu lupa. Manusia perlu selalu diingatkan, kan? Sentiasa diingatkan. Jadi alhamdulillah pada petang ini simple-simple aja sebab kita tahu dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi adakah maknanya kita kena tolak dunia terus? Tak. Nabi kata kena ambil juga dunia ni. Tapi ambil dunia sekadaran untuk bekalan kita untuk bawa ke akhirat nanti. Habis tak boleh pula kerja. Puan Nordina buat apa kerja-kerja? Jadi suri rumah lah. Semayang je. Tak apa hal pula kerja. Tak. Bukan macam tu. Makna kerja pun merupakan satu tanggungjawab. Ada yang perlu diuruskan. Sebab itulah kalau kita tengok antara tanda-tanda akhir zaman, Nabi sebut adalah urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh tu. Apa maksudnya? Orang tak ada ilmu, dia bagikan satu urusan. Contoh orang tu tak pandai kira-kira, dia suruh kira. Memang pitam lah kita. Kan? Orang yang tak pandai untuk menguruskan masyarakat, dia suruh jadi ketua kampung. Itu yang huru-hara. Bila Yayasan Kebajikan nak berurusan dengan satu tempat, ketua yang in charge tu tak tahu apa-apa. Pening tak kepala kita? Pening kepala kita. Habis pencadah aku jadi ketua. Macam tu lah. Soalan yang kita cakap dalam hati. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab kita agensi kerajaan yang kena cakap secara murni. Kan? Kena kutukkan bodoh bangang. Terima kasih. Macam tu je. Kita kena terima je sebab kerja kerajaan. Kan? Macam tu lah hakikat dia. Tetapi apa pun. Ni siapa punya ni? Menyalur pula dunia. Aku nyawat benda ni kan? Kan, jadi macam itulah kan. Jadi kan kalau saya jawab kan dah lain pula terperanjat kan. Dan macam itulah. Jadi kehidupan kita macam itulah. Itu sebabnya dunia ini sementara sifatnya apatah lagi yang ada dalam dunia. Nabi pernah tunjuk. Nabi ambil satu ranting kayu. Nabi buat garisan. Panjang Nabi buat garisan tu. Buat satu line. Dekat garisan tu Nabi buatlah satu petak tergantung pada line tu. Nabi buat satu petak macam ni. Kecil je petak tu. Dalam petak tu Nabi cakap macam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Nabi beritahu garisan panjang tu, itulah cita-cita manusia. Tapi yang petak tu, setakat tu je umur kita sebenarnya. Kan? Tapi cita-cita panjang ni. Cita-cita panjang.
Tadi ni ada yang cakap ni, bang, malam tadi bang besok balik kita singgah nak yang kat coconut shake yang ramai tu. Soalannya, siapa yang berani jamin pagi tadi hidup lagi? Tapi cita-cita panjang. Kan? Ya Allah, tahun ni janganlah tak boleh raya, janganlah tak boleh raya. Soalannya, kau confirm ke hidup pagi raya tu? Itulah maksud dia. Kan? Tapi cita-cita panjang. Betul tak? Cita-cita kita panjang. Dan yang garisan petak tu setakat itu je umur kita, dan Nabi cakap-cakap tu apa? Itulah dugaan dan ujian kita dalam hidup. Tak ada ujian, tak ada dugaan, tak hidup namanya. Sungguh cantik bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, dah tentu ada ujian dan cabaran. Memang kena ada ujian. Nak pula namanya ketua pegawai eksekutif. Pening kepala. Nak menjaga orang yang ramai-ramai, yang pening-pening bawah dia. Kan? Dia nampak senyum-senyum menyambut Samsul debat tu. Kalau tak mikir dia besok pagi ni ada benda ni kena buat dah ada dah. Iya. Tu sebabnya tu bukan semua orang boleh duduk kat jawatan tu. Yang duduk belakang jangan marah. Dia CEO, dia tahu apa. Kita boleh cakap macam tu sebab kita tak duduk jawatan tu. Cuba kau duduk jawatan tu. Kan? Tu sebab kita boleh pilih duduk belakang. CEO tak boleh pilih duduk belakang. Dia duduk depan. Yang belakang kau keluar pun orang tak perasan. Dia bangun orang perasan. Dia gimana tu? Betul. Ini antaranya lah. Yang antara benda. Kita gemar mempersoalkan kedudukan orang lain. Kita mempersoalkan apa yang bukan kita punya. Kan? Itu sebabnya hari ini bila bercerita tentang biar seimbang, maka kita kena tahu tuntutan kita bukan hanya di dunia, tapi di akhirat besok yang kekal abadi. Itu sebab hari ini bila datang ke majlis ilmu macam ni, nampak je saja-saja ni. Bukan senang. Lepas Samsul debat memang selalu macam tu. Dia dapat slot yang tak berapa bernasib baik, dapat slot lepas komentar darah tengah hari. Waktu time macam ni, sojuk aircon kan. Tu dia kalau dia dah poluk tubuh macam ni, tu step-step awal nak tidur tu. Tapi saya tak ada hal tu dah. Saya antara penceramah yang tak kacau hati pun. Saya penceramah yang faham tuntutan orang yang mendengar ceramah. Orang nak tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tidurlah. Ya? Saya tak kacau hati. Kan? Cuma satu yang minta tolong, kalau tidur sekarang, minta tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Tidurlah sesama. Tentu kan. Jadi hari ni cabaran dia. Kan? Cabaran ni hidup dalam dunia yang sementara. Macam mana kita nak seimbang? Hampir pasti kita takkan boleh bagi sama. Adakah seimbang itu 10 jam dekat pejabat, 10 jam dekat rumah? Macam tu? Tak. Maka kalau kita faham seimbang tu macam tu, sampai bila-bila pun kita takkan dapat. Tapi sebenarnya, walaupun kita ada 14 jam di pejabat, tetapi hanya 2 jam di rumah. Tapi kalau 2 jam tu dimanfaatkan bersama dengan keluarga sepenuhnya, maka itulah maksud seimbang yang boleh diterima. Baru-baru ni, Allah bagi peluang. Selama ni bising laki kau. Sibuk, kerja. Habis kerja, tak habis kerja. Sekali kena duduk rumah, PKP. Baru kau tahu maksud bila lah bang nak kerja ni. Kan naik polak lah, kan naik panih lah tengok muka orang tua ni hari-hari kat rumah. Betapa sakitnya hati wanita nampak laki mengangkang depan TV kat rumah. Kan? Selama kini dia pergi kerja, kau tahu dia sibuk. Sekali dia duduk rumah, baru kau tahu maksud dia. Kan? Dan bos pula tak boleh nak expect pekerja bekerja 24 jam. Dia tak boleh expect pekerja bekerja 8 hingga 5 lagi dah macam biasa. Tak boleh. Bila PKP tu, tak ada nyaut. Betul. Nampak? Betul. Tak. Tetapi majikan kena expectation yang kena berubah. Iaitu dia kena expect output daripada staff. Bila PKP, bekerja secara atas talian, online daripada rumah, work from home, BDR, bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah bukan senang, BDR, porang badak. Baru nak buka ni ada masalah ini, masalah lain, pasal ni lain macam hampir dia kata. Tahu baru cakap kan, Puan Nordina baru cerita, maka saya nak dah korek, apa hal lah Puan Nordina tu korek tu. Lain kat rumah problem, pakai Streamix. Parah ni, dia kata kan. Puaslah kejap-kejap depan bilik air, kejap-kejap dalam bilik, nak cari line yang clear.
Tu belum cerita lagi Puan Nordina ni kecil hati sebab bila dia cakap, dia rasa dia cakap seorang-seorang. Sebab semua orang tutup kamera. Kan? Gambar kepala jamban kau tunjuk kat bos kau. On lah kamera. Habis data. Lagi teruk pada budak sekolah. Tak, ni contoh lah. Sini tak berlaku lah. Yayasan Kebajikan Negara ni, ni tempat lain. Jadi itu antaranya. Antara cabaran dia. Maka tak boleh nak expect pekerja akan bekerja 8-5. Tetapi bos akan expect, majikan akan expect daripada kita adalah output kerja yang dihasilkan. Maknanya apa? Walau tak kerja 8-5, bos boleh kacau kita walau tengah malam sekalipun. Sebab bekerja dah tak ada, ikut masa. Yang staff pula ada yang cakap dengan saya, kalau macam tu kan saya tak puas hati dengan apa yang ustaz sebut tadi. Kenapa? Ustaz cakap orang yang bekerja kat rumah kalau tak buat kerja, maka dia gaji dia mungkin dipersoalkan keberkatannya. Saya tak ada kerja, dia kata. Apa salah kau tak ada kerja pula? Katanya. Sebab saya bekerja tentang file dan dokumentasi. File and documentation. So, saya file dokumen saya semua kat pejabat. So, saya tak ada kerja. Saya nak buat apa? Kenapa ustaz petikai kan? Tentang keberkatan rezeki saya. Saya kata, macam ni aku ambil telefon ke telefon bos. Assalamualaikum bos. Saya nak maklumkan saya tak ada kerja sekarang. Ada tak apa-apa kerja yang boleh saya buat? Bertuah lah kau. Kalau kau dapat bos yang cakap, tak apa, kau mengangkang ikut rumah tak boleh buat apa-apa. Kau takkan dapat bos yang macam tu. Mesti akan ada benda. Tak apa, kejap lagi saya email kan. Ada satu benda, you tolong semak sikit. You tengok senarai ni, tengok-tengok, kemudian hantar kat saya balik sebelum pukul 3. Mungkin ada macam tu. Habis tak boleh ke buat benda-benda lain? Oh, pergi betulkan washing machine, maka haram. Tak. Oh, tak berkat lah rezeki kau. Tak, bukan macam tu. Kerja hakiki, settlekan dulu. Dalam masa buat kerja hakiki tu, sambil-sambil kita tengok phone kita tu, masukkan baju dalam dryer. Tak ada masalah. Sambil-sambil tu, terlupa pula tutup mic. Tak dengar bunyi ikan tu. Itu biasa. Tu belum cerita lagi tengah meeting online, suami lalu kat belakang dengan towel. Allahu haru orang tengah mesyuarat. Kan? Ini fakta yang memang berlaku, termasuklah saya masa ceramah online dulu. Memang cabaran. Tetapi hari ini alhamdulillah kita dah mula back to normal. That's why kita buat team building. That's why kita buat program ni. Kita nak tunjuk kebersamaan, nak bagi family datang. Tengok inilah dia kawan-kawan kerja abang. Inilah dia. Malam tadi kau tengok video kan. Kau tengok abang kerja apa? Kau selalu tanya, abang bukannya abang berjuang demi negara. Menyampaikan bantuan. Abang nak pastikan orang, kita fikir kita abang ni, abang tak fikirkan nak isteri abang. Cik ayat tu nampak. Dalam pada kau mau komplain sekali dapat hotel tisel kot. Kolam renang paling besar sekali dalam Malaysia kau tu. Bodoh bush kau terjun tak semalam? Ha? Tak sempat. Yalah kau lekor menyanyi tu masalah tu. Kan? Ha. Dalam kan? Saya sendiri pun tak pernah tu. Tapi tahniahlah, terima kasih lah. Orang dah datang tisel ni, datang PD baru teringat nak panggil Samsurbat, tak apalah buat macam mana. Kan? Tapi macam tu lah. Hidup kita ni dalam dunia ni sebenarnya simple je. Kalau tentang keseimbangan sampai bila kita tak dapat. Tapi Allah Ta'ala ada ajar kita satu formula yang paling senang. Formula yang paling senang ada dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Surah Asy-Syura ayat ke-20. Allah beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Faham tak? Kerja akhirat dua-dua dapat. Kerja dunia dapat sikit daripada dunia tu. Jadi mana nak? Kerja akhirat. InsyaAllah dunia pun dapat. Contoh. Dalam bab bekerja. Kita bekerja kan ponik pada pagi, petang, malam kerja. Ya Allah, sampai sudahlah kerja aku macam ni. Sampai bila aku nak macam ni? Tak. Tapi kau datang PD, kau tak komplain pula. Kau komplain bilik. Kenapa bilik kita kat sini ya? Jauh pada lift.
Kan? Samsul Debat tak dapat bilik pun walaupun dia ada slot sini. Ni contoh lah. Pernah tak kau fikir aku perlu bilik ke tak? Pernah tak tanya? Tak ada orang tanya pun. Kata kebajikan. Ni contoh lah kan. Contoh kan. Tak ada lah. Saya syukur dia jemput sebenarnya. Syukur. Tak. Maksud dia, kalau kita tengok kan, dalam bekerja kita pagi, petang, malam, penat-penat ni, sebenarnya Allah bagi satu jalan. Apa dia? Allah Ta'ala bagi konsep ibadah pada kita. Ibadah ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus kita tahu solat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tak ada CEO lain. Dia subuh 3 rakaat. Dia tak sama macam kita. Tak ada, sama. Semua sama. Khusus sama. Cara semayang mana? Pukul berapa? Oh, sebab dia CEO, dia boleh. Subuh dia lewat sikit, pukul 9 pagi, tak ada hal. Tak, tetap masa dia sama. Kan, cara semayang, kan, metod, dia punya kaedah dia. Zakat, khusus. Kita puasa, terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama. Sebab kan dia CEO, dia lain weh. Dia puasa tak sama macam kita. Dia seminggu dah tak buka tu. Tak ada. Tak dapat macam tu dah. Sama. Tetapi yang kita nak ceritakan hari ini adalah ibadah umum. Itulah tugas yang kita buat. Boleh jadi ibadah umum, terserah pada kita. Apa maksud ibadah umum? Ibadah umum ini Allah Ta'ala bagi guideline dia, yang mana Nabi sebut pertama, Allah sangat suka hambanya kalau berbuat satu amal pekerjaan diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Makna bukan cincai-cincai nak jadi ibadah ni. Allah sangat suka buat sesuatu baik, teliti dan sempurna. Tapi berapa banyak orang dekat Malaysia ni, orang Melayu macam itulah. Kerja Melayu biasalah. Tu terang cakap, kalau kita buat rumah panggil kontraktor binaan, pun kalau kita bagi orang Melayu, kita memang kan kecewa. Betul tak? Sebenarnya itu bukan kerja orang Islam, itu kerja orang Melayu. Nampak? Kalau dia betul Islam, dia bawa masuk Islam, dia akan jaga betul-betul. Nabi pun buat yang terbaik. Kalau betul lah tak terbaik Islam, takkanlah Abdul Rahman bin Auf boleh kaya-raya dengan berniaga. Abdul Rahman bin Auf tak tipu pun. Abdul Rahman bin Auf, bayangkan sehelai sepinggang daripada Mekah ke Madinah, sampai ke Yathrib, bagi bini tak nak, bagi duit tak nak, bagi tanah tak nak. Bagiku, kau tunjuk aku jalan pergi ke pasar, aku nak berniaga, dia kata. Masa tu dekat tangan dia ada apa? Cuma ada minyak dan keju. Dia berniaga cukup hebat. Dia berniaga, bayangkan dia jual unta, dia beli unta harga dia 1,000 dinar, dia jual balik 1,000 dinar. Wah, macam mana tu? Macam mana Abdul Rahman bin Auf boleh berniaga macam tu? Soalan yang kita akan tanya apa dia? Mana untungnya? Rupa-rupanya dia ambil untung dekat harga tali unta tu. Dia jual harga tali unta tu 1 atau 2 dinar dia jual. Jadi ada warna biru, ada warna merah, warna kuning. Jadi makna kata Abdul Rahman bin Auf, Islam dah lama perkenalkan sistem volume tu dah. Jadi orang semua berurusan dengan dia sebab dia tak menipu, tak ada riba, tak ada apa, tak tipu, tak ada apa. Dan dia kaya-raya. Bayangkan kekayaan dia, dikatakan lebih 370 juta waktu dia meninggal dunia. Dan waktu Abdul Rahman bin Auf hidup, bila Nabi wafat, dia boleh jaga, siapkan, dia manage untuk ada 2 bodyguard untuk jaga setiap isteri-isteri Nabi. Pergi ke pasar ada 2 orang ikut. Dia bayar gaji. Mangsa perang Badar, kan, makna keluarga yang terbabit dengan perang Badar, keluarga masing-masing dapat 400,000 duit kita hari ni. Setiap satu keluarga dia manage bagi. Bayangkan, makna kata kekayaan dia ni tu sebab Abdul Rahman bin Auf antara sahabat Nabi yang confirm syurga, tapi paling lambat sekali masuk syurga sebab harta dia banyak kena tanya. Maknanya nak bagi tahu, bila buat sesuatu tu buat dengan betul-betul. Bukan buat cincai-cincai. Kerja government, biasalah government. Tak, itu tolak tepi dah. Itu cakap orang. Bila kita buat yang terbaik berdasarkan bidang kuasa kita. Buat kerja kita betul-betul. Lagi satu, jangan pedulikan orang cakap, ni semua ni lah, ini semua ni, memang utamakan orang ni lah, orang ni. Siapa sangka? Banjir pun luar jangka. Tak ada siapa kita sangkakan yang menetasnya dekat Terengganu, Kelantan dan Pahang. Tak sangka pula kat Selangor bertelur dulu. Dan di Selangor bertelur, teruk juga, ada yang mati.
Dan dia punya banyak cekadak tu kan. Ui, maki hamun. Mana bantuan kerajaan? Mana? Di Pahang, di Montakap tu, air mati tu 3 hari. Lek ada. Di Kelantan sampai Bumbung. Lek ada. Bukanlah kita ambil ringan. Tak, dia kena faham yang tak ada siapa menjangka dan tak siapa menduga. Jadi benda ni kita kena sabar. Sebab bila orang kutuk kita, bukannya gugur telinga kau sampai cuping kau hilang. Orang cakap itu dah biasa. Tapi kita kena sabar. Sebab saya dulu pun sebahagian pada tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah jadi pengarah undang-undang dan penguatkuasaan, legal advisor. Orang cakap macam-macam. Orang tohmah macam-macam. Ini mesti makan rasuah ni. Ini mesti ada ni. Itu biasa. Orang nak cakap, dia ada cakap. Tapi kita tahu kita kat mana. Bila Hari Raya Cina dah sampai, jangan kau sibuk tanya ada tak limau tahun ni. Kan? Apa masalah kau nak minta limau kat Cina tu? Kan? Sia dia lah tanya, tahun ni tak ada limau ke? Kan? Saya marah masa saya dulu. Saya ambil tindakan dulu. Tak ada dah. Kau nak beli limau, kau beli tepi jalan. Lambat tak laku limau atau kau sibuk minta pula free. Apa pasal? Jangan letakkan maruah kita senipis kulit limau. Kan? Lagi satu lagi, kalau kita tengok pantun orang dulu-dulu, dia cakap, bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati ditangkap limau daripada mati digigit anjing. Makna kata mati tu biar ada maruah lah dalam kita bekerja bersungguh-sungguh. Mana kena tangkap rimau steady lah. Mati kena tangkap rimau steady lah. 7 keturunan tak habis cerita. Atuk kau dulu mati bergumpal dengan rimau. Ini kena gigit anjing mengelupu-ngelupu mati pun bondo. Itulah maksud dia. Iya. Itu sebab kita ni sentiasa kena memperkasakan diri kita. Kena upgrade pengetahuan kita. Kena update. Sekarang ni tiba-tiba kita online. Semua orang kena pandai Zoom. Semua kena pandai Google Meet. Semua orang kena tahu pasal StreamYard. Kena tahu pasal vMix. Kena pandai. Semua benar lah. Saya sendiri pun kena pandai pasang sendiri tiang ni. Pada sekali itu saya pasang tiang. Saya tekan on. Saya berlari. Assalamualaikum. Apa khabar semua tutang-tutang. 2 jam aku ceramah. Kamera tak on. Bayangkan tu, Kementerian Pelajaran Putrajaya, dia puas bergoror. Apa tak start-start ni? Apa tak start-start ni? Kawan tu telefon, itulah telefon live, itulah telefon orang call. Kita tak pandai lagi masa tu. Kan? Ambil lah pengajaran, petang tu ulanglah balik semula. Masa petang tu dah tak sambung semangat motivasi tu dah. Dah macam pengumuman nak puasa. Maka dengan ini. Kan? Tapi itu dia. Perubahan yang kita nak buat tu dia. Tengok balik dalam kerja kita ni sebagai satu ibadah. Macam mana? Ada 3 pencirian kerja sebagai satu ibadah. Pertama, mestilah perkara yang baik. Kedua, diizinkan oleh Allah. Ketiga, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. 3 ni. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Contoh, saya dengan abang ni sama nama? Akmal dengan Riz. Saya Akmal dengan Riz. Kami bertiga tubuhkan satu persatuan nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh negara. Kami bantu ibu tunggal lah. Nak yatim pun tak tolong dah. Ibu tunggal je. Kami bantu ibu-ibu tunggal. Kita ada keahlian lebih kurang dalam 50 orang macam tu. Kami bertiga tubuhkan dengan namanya PLP. Pertubuhan Lelaki Prihatin. Kami pergi beramai-ramai, pergi hantar bantuan rumah ibu tunggal, satu ibu tunggal kita hantar. Tetapi tiba-tiba sampai pada satu rumah ibu tunggal, Akmal beritahu, Riz, Ustaz, rumah yang last ni you all tak payah pergi. Saya cover. Kami pun bincang, apa hal? Rupa-rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Mukanya sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita pergi, Riz. Jadi, betul ke tak betul? Tak betul, kaedahnya tak betul. Mendatangkan fitnah pun tak boleh. Robin Hood contohnya. Dia nak tolong orang susah, betul tak? Benar baik. Katalah dia niat kerana Allah, katalah dia Islam, dia niat kerana Allah. Bagus. Tapi, cara dia mencuri daripada orang kaya, itu tak betul. Walaupun niat dia baik. Dalam Islam, matlamat tak menghalalkan cara. Aku ambil ni dokumen ni, aku ambil kertas A4 dekat pejabat, buat balik bagi anak-anak nak conteng, buat minta-minta. Walaupun niat dia baik untuk anak belajar, kertas tu biasanya terbuang, itu bukan hak kita. Tak boleh. Dia takkan dapat nilai ibadah. Dia mesti betul-betul. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Datang kerja pagi-pagi. Kita pancikat, krap, tan. Oh, tak macam ni lah, touch screen. Macam ni, thumbprint.
Kan tak ada lagi dah kan, punch card yang ni tak ada lagi dah kan. Ada lagi ke punch card tu? Tak ada kan. Thumbprint ataupun touch card lah kan. Kita pun masuk pukul 8 pagi, kadang-kadang tak kerja lagi. Dia berbincang sama kawan dia, episod drama malam tadi. Tentang apa drama yang baru ni? Yang si siapa? Intan Najwa tu dah habis dah. Lepas tu apa? Alah ramah aku 7 tu lah. Alah ngada lah orang perempuan buat tak tahu pula menyampah lah aku Apa dah? Apa dah? Syakira. Mana dia tengok lah. Okay, maknanya okey Syakira aku 7 tu kan. Okey dia pun tengok drama dia. Kau tengok tak malam tu? Menyampah aku, geram aku. Jantan macam mana tu geram, menyampah aku. 8 tak start kerja lagi. Bincang episod drama malam tadi. Sampailah pukul 8.30, 8.45 baru nak start kerja. Ui, kan pukul 9 nak minum kat mana? Dah bincang nak minum kat mana. Lepas tu pukul 9 pergi minum. Dia ikut halakah dia. Untuk Pak makluman Puan Nordina, dia ada grup dia sendiri. Dan ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia akan bawa pergi tempat minum. Hari ni nak minum kat mana? Ikut je. Tahulah aku, ikut je lah. Tahu je tempat mana nak buat minum. Kemudian pukul 9, 10, pukul 10 lebih baru balik pejabat sampai kat lobby tersempak pula dengan orang kampung. Lah kau kerja sini ke? Dah lama dah kerja sini. Jom minum lah. Aku lepas minum. Gangan lah kau. Minum lagi, minum. Tengah hari pukul 12. Ya Allah, nak pergi jemput anak balik sekolah. Baru masuk pejabat nak pergi jemput anak balik sekolah. Kenapa lah? Tak boleh tunggu satu. Suami tak ada. Kena pergi jemput anak ni. Tak ada. Aduh, ganti jam. Pukul 2 tak balik pejabat lagi. 2.30 baru sampai. Teruklah jam tadi. Tak tahu kenapa. Masalah orang tanya pun tidak. Dan pukul 2.30 tu sebab tension. Okey, petang ni nak minum kat mana? Minum lagi petang tu. Kali ni tak nak minum kat sana. Kita bungkus bawa balik. Pergi sana pilih ni. Sampai kat pejabat dah 3.45. Baru buat kerja sikit. Tengok jam. Ui geng. Dah pukul 4 kan. Sekarang ni kerja tak rasa. Tiba-tiba dah pukul 4. Bukan kau kerja tak rasa. Kau memang tak kerja masalahnya. Faham tak? Ini isu dia. Saya dah cek dah dekat semua tempat kecuali Yayasan Kebajikan Negara je tak berlaku. Ni benda tempat lain. Tegamak kau tepuk tangan. Sabarlah. Aku sini tadi tu kau tahu. Tapi tak apalah. Kalau dia tepuk tangan tu makna memang dia tak sedar. Memang aku ngenakan dia lah. Baguslah tu. Jadi makna kata dalam hidup kita ni kita kena faham. Itu antara benda-benda yang kita tak perasan. Tu belum cerita lagi dekat apa? Dekat pejabat kita menghabiskan masa dengan chatting. Kita habis tengok WhatsApp kita. Kita layan grup-grup WhatsApp kita yang banyak. Nak pula dia dulu anak askar dengan anak polis. Menjang transfer, bapak ada transfer, dia pun tukar sekolah. Banyak grup alumni sekolah ada. Semua grup nak dilayannya. Tengok Facebook. Lepas tu sibuk tengok berapa like hari ni. Aku tak tahu apa yang kau gambar benar dengan like. Terutama orang perempuan. Paling aku tak faham. Kenapa kau mesti update setiap benda yang kau buat dekat Podison yang pesal? Apa yang kau masalah sangat kalau orang tak tahu kau buat apa? Kenapa? Lepas tu kau marah lelaki kau ni. Hari ni tak ada pun gambar sama. Apa masalah? Biar aku bersuara bagi pihak lelaki. Orang semua bergambar. Kita tak ada pun gambar family kita. Apa masalah kau cakap? Lelaki yang gelak macam ya je. Nak makan malam tadi. Nak tidur. Saya nak tanya. Orang perempuan. Bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Orang perempuan. Orang lelaki nanti sekejap lagi aku tanya kau. Tak, orang perempuan. Bahagia letak kat mana? Kat mana orang perempuan? Kau pasal kau fikir pula aku tanya kau ni. Bahagia letak kat mana? Hati. Okay. Orang lelaki. Bahagia letak kat mana? Apa dia? Isteri nombor 2. Isteri nombor 2. Orang rumah abang berapa? Baru 1 cerita bukan main lagi. Orang rumah ni mana? Orang rumah dia? Mana orang rumah dia? Tak ada. Patutlah dia berani cakap. Kan? Tak adalah. Dia kadang orang lelaki ni dia memang macam tu. Dia sampai cakap, beras kita beli. Come on. Tapi bila cakap beras kita beli, orang perempuan jawab apa? Tak.
Puan Nordina, dia jawab, tapi kita masak tu okey-okey tu. Ada memanglah berada beli, tapi duit saya bagi, lagi teruk. Kan? Kadang-kadang sampai bini pun tanggung cover benda lain dalam rumah tangga macam mana. Kalau orang lelaki kau boleh bayar semua urusan dalam rumah, kemudian kau cerita pasal kahwin baru betul. Masa tu orang perempuan pun tak ada komplain, betul tak? Aku nak confirm dengan jawapan dia orang. Lelaki boleh bayar semua, kereta bini semua dia bayar hal rumah tangga. Orang perempuan tak keluar 1 sen pun, cerita siap bagi dia 2,000 sebulan. Masa tu kau nak kahwin lah, betul tak? Tak, dia kalau kata tak juga kau dengar tu. Ya, macam tu. Tak adalah, tapi bukan itu tajuk dia. Tak, saya tanya tadi, bahagia letak kat mana? Orang perempuan kebanyakan jawab, bahagia letak kat hati. Betul. Tapi cuma kita terlupa. Daripada hati tu dia merayap naik kat mata. Mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Langsung tak bahagia. Kau tengok orang kereta besar, kenapa bang kita tak ada kereta besar macam tu? Bang. Orang sebelah kan. Bang. Aduh, dia bercuti kat mana bang? Bang tengok. Kita, dia UK tau. Dia kebetulan laki dia have. Memanglah UK, kita syek-syek you burn. Dia UK, kita you burn. Ulu bendul. Tak ada tempat lain ke bang? Suami pun jawab, biarpun ulu bendul, yang penting kita bersama. Kita gemar mengukur daripada kebenaran. Apa guna kau pergi Paris, duit habis balik kau menung, buat apa? Hari tu saya ceramah dekat mana tau? Waktu PKPB, saya ceramah dekat PKNS Shah Alam. Dia boleh cakap dengan saya, Ustaz nak beli rumah. Ini time dia Ustaz. Ustaz lambat. Sekarang Ustaz nak beli. Oh ya ke? Berapa harga sekarang? Dalam 1.2, 1.3. Kau berakal tak cakap dengan aku ni cakap tu? 1.2, 1.3 dia cakap murah. Aku hilang akal aku dengar ayat dia tu. Sebab dia buat bandingan dengan 3 juta. Kau boleh beli rumah 1.2 juta, 1.3 juta dengan gaji kau kerja kerajaan. Kau boleh beli. Tapi waktu makan, bang makan bang, kau pergi kat dinding. Kau jilat dinding tu. Kau tak boleh makan apa dah. Kau makanlah rumah tu. Apa dia tergolak sebab dia terbayang tu dia jilat dinding. Bersusun dengan anak-anak jilat dinding. Yang tu kan. Betul, kita tu sebabnya. Tu sebabnya bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Naik motor, hujan kuyup, habis kita kuyup ni, lencun baju kita. Kita akan rasa susah betul naik motor. 20 tahun lagi, itulah momen yang kita akan kenangan. Bayangkan tak kalau kita naik motor dulu bang. Ya Allah, kuyup masa tu. Ya Allah, tak tahu nak macam mana dah. Towel tak ada pula kat pejabat, kain macam mana. Dengan kuyup duduk dekat kursi dekat pejabat tu. Dengan Allah sok khabar masa tu kita cakap tu. Benda tu momen. Mak ayah kita dulu, kita makan ramai-ramai, susah makan kat bawah. Tak ada meja makan pun. Makan dekat tikar mengkuang. Botol rabu nasi tak ada hal. Sebab tikar mengkuang. Dah habis makan, mak kita kibaskan bagi ayam dengan itik makan. Kita hari ni ada marble 20,000 harga dia. Meja marble. Lepas tu makan asing-asing. Mak saya cakap, kau makan kemudian nanti berterabur, nanti mak suap. Apa maknanya? Ada meja mahal tapi kau tak boleh makan sama. Itu maksud dia, saya suruh fikir itu je. Biar seimbang. Tu cerita dia. Kerja kemewahan kalau tak bahagia buat apa? Beli kereta besar bukannya untuk apa? Kau rumah kau cik, beli kereta besar. Parking pun tak muat. Lepas tu kawan-kawan jiran lalu tersagat kereta. Kan pening. Baik kau naik kereta kau cik. Dah lah tu kau naik kereta. Kalau kereta kau murah. Kalau tersagat sikit-sikit, kau entah kau dah cat sikit, cover dalam 1-2 tahun, settle. Nak pula isteri kau. Kau tak boleh jamin orang perempuan boleh jaga kereta tu tanpa calar. Orang perempuan boleh dia calarkan kereta sampai ke rumah. Orang lelaki cukup cepat perasan. Dan dia tanya, masa bila calar ni? Masa bila calar ni? Jawapan orang perempuan kau dah tahu standard. Tadi tak ada. Itu jawapan orang perempuan dengan tak bersalah.
Oh, jadi akulah yang calahkan katnya ni. Kan? Orang lelaki dia jangan main-main. Lelaki ni gelanggang dia kereta. Orang perempuan gelanggang dia rumah. Tu sebab bila dia tanya kau payah nak jawab pasal rumah. Dia boleh lepas cuci bilik air, kau masuk bilik air. Abang perasan tak dalam bilik air tu? Wah, kita pun dah hurah kau. Kau renovate ke bilik air tu tadi? Abang tak perasan ke? Entah, kita tahu berak koncing mandi tu je. Tak adalah kita perhatikan bilik air tu. Kan? Dia menyental, menangkup-nangkup, dia menyental bilik air tu. Orang perempuan memang bangsa dia kena sebut. Faham? Abang perasan dah bilik air tu. Kenapa kau basuh air tu? Oh, jamban dia bertukar. Lah. Kecil hati orang perempuan bila kau tak perasan. Kau kena tahu. Itu sebabnya pernah orang perempuan kadang disebab suami tak perasan dia. Penat tau hari ni. Menyental bilik air dah apa berjam-jam. Ya Allah. Bertuah abang ada isteri macam ni. Abang pun tak mampu nak buat macam tu. Masihlah isteri abang. Macam tu. Cakap macam tu dia dah bahagia. Tahu tak apa? Dia cakap tu. Perempuan. Baru betul. Bila dia masak, ya Allah, sadap kau masak. Tak pernah rasa sadap telur dadah macam ni. Tengah hari telur dadah, pagi telur mata kabau, malam telur masak kicap, telur gitu. Sampai kau sendawa keluar sebiji telur dalam mulut tu. Kan? Tapi yang penting apresiasi, terima kasih pada isteri. Sebab orang lelaki ramai tak perasan. Sebab sebenarnya orang perempuan banyak buat kebajikan dalam rumah tangga. Orang lelaki kena ingat tanggungjawab orang perempuan dua je. Peranan dia dua je dalam rumah tangga. Dua je. Melahirkan anak, melayan suami. That's all. Tak aku cakap orang ni. Nampak main-main kau? Betul ni? Beranak, layan suami. Dua tu saja. Itu sebab orang perempuan, setiap kali lelaki tanya, on tak on? On. Kau jangan banyak cakap, apa nak lah, nantilah, esoklah. Tak ada. Kata Nabi, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja kau cari belakang unta tu. Maksud bila suami berajat, settle. Faham? Layan suami dan beranak. Itu saja. Melahirkan anak. Itu je kerja orang perempuan. Kemah rumah, masak, siapkan anak, besarkan anak dan jaga anak. Semua tanggungjawab orang lelaki. Kemah bilik air, sentar bilik air. Orang lelaki ni kerja. Rakam tak? Tak sabar nak beritahu suami ni. Ambil kau. Memang betul. Sebenarnya itu hakikat dia. Cuma orang lelaki perasan. Kerja kau kat rumah, kau settle lah. Salah. Lipat kain apa semua kerja orang lelaki. Cuma orang perempuan yang saya kata tadi, pahala dia besar. Sebab dia banyak tolong selesaikan tugas lelaki di rumah. Tu sebab orang lelaki kena appreciate. Lipat kain. Dia tak bagi orang lelaki lipat kain sebab format lipatan tak sama. Orang lelaki lipat kejap siap. Suara dalam dia dengan kain dalam bini bercampur. Dia bukan kira baju dalam ni pergi ikat baju dekat loker anak. La ilaha illallah, tahu betul. Dan memang betul. Itu sebabnya orang lelaki kena appreciate isteri dia. Kalau isteri kata nak pergi berjalan, bawa. Nak pergi mana? Tak nak tempat yang mahal. Tisel. Mampu lagi kau tisel buat. Kan? Pergi homestay, relax. Pergi dekat area yang Kuala Selangor yang dapat tepi bendang tu. Relax kejap. Dia dapat momen lepas tu pergi makan. Udang galah. Okay lah. Dengan cari tempat yang murah. Tak semestinya mahal. Tapi momen dengan family. Betul tak? Macam saya yang berceramah hari-hari ni tu yang problem tu. Bila bini nak pergi berjalan, awak dah hari-hari pergi berjalan. Kalau boleh nak sangat, duduk rumah. Kan? Lepas tu bila pergi berjalan dengan family kan, kau jangan cakap seronok jadi samsera. Tak ada mana seronok dia. Nak pergi makan kena cek kedai yang tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tu tak sedap. Macam tadi kan, belum apa-apa dah ambil gambar kan. Saya tunjuk tadi, okey. Ambil gambar tu. Saya okey. Kenapa gambar tu? Penting. Sebab nak share. Alhamdulillah dapat tengok samsera dapat-dapat. Lepas tu dah ada orang komen, untunglah.
Seorang tu komen tak ajak pun. Seorang ni kerana ni macam kan. Sekarang belum seolah-olah itulah pengukur kebahagiaan. Salah. Kebahagiaan kita sebenarnya adalah ni, family kita ni. Tahniahlah pada lelaki yang pegang anak dalam dewan ni. Susah nak jumpa. Oh, cik. Lagi penyayang nampak kan tiba-tiba. Betul. Sebab itu sebenarnya orang lelaki hebat sebenarnya. Kalau boleh lah tu. Tu sebabnya orang perempuan tu saya beritahu tadi. Tu sebabnya ada satu lagi saya jawab soalan pasal nafkah puan. Orang tanya saya, "Ustaz, macam mana pada orang lelaki yang gemar bagi alasan saya ni anak lelaki, saya kena utamakan mak saya daripada awak?" Salah. Dalam bab nafkah mesti utamakan isteri dan anak-anak dulu baru mak. Kalau isteri tak redha, kita berhutang. Ya Mamin. Tapi taklah bermakna kau minta maaf mak duit untuk mak tak ada. Bukan tanggungjawab saya lagi dah. Jangan cakap macam tu dengan mak kau. Tak, maksudnya tanggungjawab tu isteri kena settlekan. Tu sebab sebelum kahwin kena fikir dulu. Jangan sampai kita mengabaikan. Kadang mak kita bukan nak apa sangat pun, kan? Tapi kalau mak tak faham tu susahlah. Kau macam mana pun utamakan mak tu. Ni mak engkau tau yang melahirkan kau. Oh tu jamak lah tu. Kan? Anak sulung kan, anak tengah kan, apa, suami tetap suami. Ingat, ni saya pesan betul-betul. Tu bab nafkah tu tajuk lain lah. Maknanya saya tak sempat nak cover hari ni. Confirm kena panggil lagi. Okay? Jadi makna kata dalam istilah ni lah, dalam bab kekeluargaan, maknanya ibadah, kerja sebagai satu ibadah. Maknanya mesti penting kita mencari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Apa maksudnya? Halal maksudnya tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Makna dalam bekerja kita tak buat benda yang Allah tak suka. Ingat tu. Kedua, bersih maksudnya tidak menyebabkan kita lupa pada Allah. Bila kita bekerja, kita tak semayang. Bila kita bekerja, kita buat benda-benda dilarang oleh agama. Antaranya rasuah dan sebagainya. Dan yang ketiganya, bila kata lurus, mengikut kehendak dan hukum syarak. Boleh bagi bantuan, yang perempuan boleh pergi bagi bantuan. Kena maklum pada suami. Keizinan suami itu penting. Itu sebab dibuat family day antaranya supaya suami yang mana isterinya bekerja dengan Yayasan Kebajikan kena faham ni kerja isteri. Ini rakan-rakan sekerja isteri kita. Ini rakan sekerja suami kita. Tolong faham dia orang bekerja. Malam tadi tunjuk video bukan saja-saja nak tunjuk aktiviti banyak. Nak tunjuk betapa itulah tugasnya. So you all kena faham. Jangan lagi mempertikaikan kerja-kerja suami. Awak rapat sangat dengan dia, apa hal? Awak ada apa-apa ke? Dah memang dengan dia je kita kena berurusan. Contoh. Dan lelaki pun kena jaga. Jangan sampai jadi fitnah. Jaga iktilat ni, tempat kerja. Setakat mana kita berurusan. Kalau benda tu bersifat dekat luar, jangan biar kita berdua. Bos pun kena perhatikan. Bos kena perhatikan, jangan biasa sangat biarkan dia kerja berdua. Bos kena tegur. Apa pasal kamu berdua je keluar? Pasal cek barang, dah urgent sangat, kejap-kejap berdua. Hantar berdua, lepas tu dah macam suami isteri pula. Apa hal? Straw bersilang. Takkan tak nampak lagi? Minum air segelas straw bersilang, kau parah betul kau. Macam mana bini yang tak cemburu? Kan? Yang tu antara perkara-perkara yang kita kena jaga. Itu sebab bila kita cerita bahagia, contohnya, jangan lupa duit yang kita dapat. Allah Ta'ala akan tanya. Okay, sebagai apa saya nak share juga. Allah Ta'ala akan tanya. Bila kita mati besok, 3 je soalan Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, Allah akan tanya tentang nikmat. Nikmat. Nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Ada 4 pula nikmat. Pertama nikmat, tapi dalam nikmat tu ada pecah 4. 4 nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, nikmat umur. Macam mana kau habiskan umur kau ni dulu? Wahai Nurdina. Dulu waktu kau umur kau macam mana kau habiskan? Waktu muda aku belajar, ya Allah. Lepas belajar tu aku kerja, ya Allah. Lepas tu satu tempat. Sampai aku masuk pada Yayasan Kebajikan Negara ni, ya Allah. Lepas tu aku buat ini, ya Allah. Buat ini. Kena jawab. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya nikmat muda. Muda kita manfaatkan untuk apa? Jangan ingat muda boleh enjoy. Salah. Allah akan tanya muda kita dulu kita buat apa. Kalau banyak buat dosa, tobatlah cepat. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang ilmu. Ilmu yang kita dapat. Kita amal ke tidak? Kita tahu benda tu tak baik. Kita tahu bab integriti. Kita tahu tentang rasuah tu salah. Itu ilmu, tapi kita tak amalkan. Dan benda yang baik, kita tak sebar panjangkan pada yang lain.
Itu sebab bos setiap kali mesyuarat, setiap kali perhimpunan pagi, dia akan share benda-benda ni kepada semua. Apa yang perlu perubahan kita kena buat. Sentiasa diperingatkan. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat harta. Dari mana kita dapat duit? Ke mana kita belanjakan? Semua Allah Ta'ala akan tanya. Jangan cakap, ni duit aku, sekali aku lah kau sibuk apa? Tak. Allah akan sibuk dengan kita. Kalau ada orang tegur, kita kena syukur. Dan dalam setiap harta kekayaan seorang Muslim itu, ada hak orang Islam yang lain. Jangan lupa tanggungjawab kita dalam urusan zakat. Menurut kajian, termasuk Yayasan Kebajikan Negara, saya yakin, saya tak cakap, orang tak cakap pun saya tahu, kebanyakan yang buat potongan zakat berjadual adalah orang perempuan berbanding orang lelaki. Kadang-kadang orang perempuan siap buat lagi, siap potong lagi untuk suami dia. Dia potong tu bayar untuk suami dia. Punya teruknya, patutnya suami potong untuk isteri sekali. Ini berlaku. Kalau tak nak pening-pening kepala, buat potongan zakat berjadual. Buat. Sebab nak bersihkan harta, zakat lah. Kita selalu bayar zakat fitrah, betul? Bila bayar zakat fitrah, rasa lega sangat, betul tak? Itu baru lega RM7 tau. Baru lega 7 kali 7, RM49. Baru lega RM7, katalah kita pukul lah RM8 kan. 8 kali 7 baru RM56, RM60, tak sampai RM100 pun. Bayangkanlah lega kalau kita bayar zakat pendapatan kita. Zakat harta kita. Jangan kita terlupa akan itu. Nak membersihkan harta. Tu sebab Datuk Rosyamno Nabil, bila saya berbual dengan dia, dia kata formula dia, kejayaan dia dalam apa juga yang dia buat adalah formula ekonomi Islam, iaitu ZAKAT, dia kata. Zakat. Bayar zakat, lapang rezeki kita. Percaya cakap saya. Jangan kita biarkan. Tak apa, gaji aku RM3,000 ni. Okay, tak kena lah tu. Jangan ikut suka sendiri. Kau jumpa dengan orang besar zakat, PPZ, tu sukirakan untuk kita. Kalau dia kata apa negatif, contohlah, tak perlu bayar. Contoh, tak apalah, Ustaz, saya nak masukkan 300 kat sumbangan saya pada pusat zakat. Kau tengok rezeki kau macam mana lepas tu. Itu sebabnya orang Islam di Malaysia ni ada kelebihan. Kalau kita bayar zakat contohnya, sepatutnya bayar RM1,500. Contohlah katalah. Tapi kita bayar RM5,000. Kita bukan hanya dapat pelepasan zakat dekat bayar cukai tu. Tapi kita dapatlah duit return balik kat kita. Itu yang ramai orang yang tak berapa Islam tu marah. Itu sebabnya saya pesan kat semua. Buatlah. Bukan sebab penaja kita PPZ. Bukan. Tapi salah satu peringatan saya nak pesan. Itu nikmat pertama. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang apa? Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya. Tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Iman. Kalau kita orang beriman, kita akan jaga amanah kita di tempat kerja. Jawatan kita sebagai CEO, jawatan sebagai pengarah-pengarah, jawatan kita sebagai ketua unit, sebagai ketua bahagian, jawatan kita in charge satu-satu projek, in charge sesuatu aktiviti, maka jaga amanah. Walau satu sen pun akan ditanya. Nabi pernah bekerja balik rumah selepas solat asar bagi salam. Kenapa? Baru dia teringat ada beberapa bongkah emas yang ada dekat rumah, orang baru bagi semalam. Tak berapa keping pun, tapi Nabi risau kalau tak sempat diagih-agihkan kepada orang lain. Sebab Nabi tak nak ia akan dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah Ta'ala. Nabi risau ada 7 dinar lagi masa Nabi tengah sakit dah tu. Nabi risau masih ada 7 dinar lagi kat rumah. Ni siapa ni? Ni bagi kat orang. Macam mana boleh ada kat rumah lagi ni? Kita pula tak ada duit dalam poket, risau tak boleh tidur. Bukan cakap tuan-tuan dengan perempuan ya, termasuk yang bercakap ni. Kan? Itulah kita. Kan? Itu amanah kita ada. Amanah sebagai seorang suami. Amanah sebagai seorang isteri. Amanah sebagai seorang anak. Amanah sebagai seorang ibu bapa. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Sekecil-kecil amanah pun Tuhan akan tanya. Tak usah minta jadi wakil rakyat. Bergaduh, buat pening kepala, buat apa. Hari ni orang kutuk dia. Berkilo-kilo kena setiap hari. Kan? Menyesal jadi wakil rakyat. Baru tahu. Bangang semua keluar. Betul tak? Tak payah tulis apa-apa. Tuan-tuan ni masuk je. Masuk dalam Facebook, letak je gambar menteri tu. Tak payah tulis apa pun. Letak gambar menteri. Tengok komen tu. Aduh, Akbar. Orang Malaysia ni pula, penyakit dia pula tak boleh. Adab langsung tak ada. Itu penyakit orang Malaysia.
Sedangkan ayat yang kita tulis itu pun amanah sebenarnya. Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Sedangkan boleh cakap benda yang elok-elok. Kan? Macam-macam lah. Letak penceramah pun orang kutuk. Letak ini pun orang marah. Macam-macam. Kita bagi bantuan. Ini wayang aja. Macam itu bantuan mangsa banjir. Memang tak dinafikan. Ramai orang yang ambil gambar daripada bagi bantuan. Masa bantuan banjir dekat Taman Sri Nanding dekat Lulangat itu. Allahu Akbar. Ada orang tu grup terdatang. Ada apa-apa boleh kami bantu? Makcik tu minta tolong. Boleh tak tolong angkat barang-barang ni kita nak bawa keluar? Oh tak kami cuci je. Pelah otak dia bantu macam tu. Boleh pilih pula. Ada tu siap tempah baju sama. Kami daripada jabatan ini, daripada jabatan ini. Ambil gambar, makan aiskrim, balik. Orang ajar betul. Ini cerita betul. Susah nak jadi yang ikhlas macam Yayasan Kebajikan Negara ni. Susah. Itu tak kau tak tahu pula kan? Tengah mikir tu betul ke tidak? Tapi betul. Amanah Tuhan tanya. Tak, kita bukan nak glamour. Tapi memang kena viral kan sebab apa? You all kena viral sebab itu tugas you all. Itu pelaporannya nanti kena tunjuk kita buat. Bukan kita tak buat. Betul tak? Itu sebenarnya. Amanah kita jaga. Dan yang ketiga yang Allah akan tanya nanti akhirat besok. Allah akan tanya tentang silaturrahim. Tolong jaga hubungan antara satu dengan yang lain. Jangan putus hubungan. Aku dengan dia tak ada apa-apa. Kau tolong jangan babitkan aku dengan dia. Jangan buat-buat. Orang yang memutuskan persaudaraan, pertama doa dia tidak akan dimakbulkan. Kedua, kebaikan dia akan tergantung. Pahalanya pun Allah Ta'ala akan tahan dulu. Jadi buat apa? Tak berbaloi. Jangan kita putuskan perhubungan. Dan biasanya masalah ini berpunca daripada penyakit yang disebut dalam hati. Tadi kebahagiaan dalam hati kan. Hati itu juga yang berpenyakit sebenarnya. Apa penyakit dia? Pertama, penyakit tamak. Tak cukup sikit, nak lebih. Kedua, sombong, berlagak dengan benda yang tak ada apa-apa. Nampak kopi aku ni. Berdiri kat Mekah tau. Contohlah, dia berlagak. Ya ke? Tengok sikit. Cantik lah. Tengok dalam tu, made in Taiwan. Kau nak belagak beli kat Mekah. Rupanya made in Taiwan. Apa benda yang kita belagak? Kita manusia ni boleh belagak dengan benda yang tak ada apa-apa. Berkilat kita tengoklah kita siapa ni. Kan chill dia kot. Tapi sebab dia dah modified dia pun dia belagak dengan tu. Benda tak ada apa-apa pun. Benda sementara sifat sampai masa rosak lah. Rosak sampai masa. Tiba-tiba aircon masalah. Tiba-tiba masalah tayar pancit. Ada je masalah. Tak usah kita nak belagak untuk benda tak ada apa-apa. Dan begitu juga yang ketiga, penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je benda tak perhati dengan orang. Macam mana dia boleh dapat nugrah himat cemerlang? Apa kita tak kerja? Ayat dia tak bebas. Kalau bagi semua dapat APC, apalah nilainya APC itu? Dia tak dapat. Memang betul. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita dapat APC. Betul. Tahun lepas siapa dapat APC? Tahun lepas siapa? Oh tak ada. Tahun ni dah ada dah? Belum. Tahun sebelum? Tahun sebelum tu? Oh you all memang tak ada APC lah. Semua yang terbaik. Tengok bos bagus tak bos gambar tak? Jangan kau minta anugerah tu. Jadi makna kata, kalau bos naikkan pangkat seseorang, jangan kita kutuk. Seorang aja kerja. Kita ni apa? Kita. Siap buat grup tu. GGTPH, geng-geng tak puas hati. Buat grup WhatsApp tak puas hati. Tak. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi kita rezeki keluarga bahagia. Tak terbayar dengan duit. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi isteri yang pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi ayam kampung. Kau bayangkan tu. Macam mana dia buat tu? Gila betul. Kan? Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi suami romantik. Macam? Balik rumah. Sayang. Sebiji macam Syukri Yahyun. Bukan Yahya lain. Ni lain. Ni pelakon lain. Sebiji. Sayang. Abang dah balik ke? Hindu pula rasa tu abang balik ni. Oh je mak. Steady tak steady?
Ada masak untuk abang tak? Abang, tentulah saya masak. Lauk kegemaran abang. Alhamdulillah. Masak apa ni? Ikan bilis telur dadar. Kenapa kau galak? Tak, tu memang lauk paling sadap tu. Ikan bilis garing. Telur dadar tu siap macam yang gemuk-gemuk macam yang kedai tom yum. Terbaik. Adalah bawang sikit. Terkunyah nak garam tu. Dia punya potongan macam tu lah. Betul. Suami balik. Tahu-tahu pun kita mungkin tak dapat naik pangkat, tapi suami memahami. Yang kita tengah basuh pinggan. Yang dah. Pergi masuk. Siap. Biar abang sambung. Suami sambung basuh pinggan. Wahal dia pengarah bahagian pentadbiran. Dah contoh. Ni contoh. Orang rumah ada orang rumah. Mana orang rumah, mana orang rumah? Mana orang rumahnya? Tu orang rumah. Dah tak mengaku pula dah. Contoh dia tolong basuhkan pinggan. Dah pergi sambung kerja. Abang tak susahkan abang dah. Wahal dengan name tag tu masih tak buka lagi tu. Name tag kerja tu. Seronok tak? Walaupun sekali dalam 365 hari. Orang perempuan cukup bahagia memikirkan. Betul tak? Ataupun suami datang dia peluk pada belakang. Abang. Orang peluh lah. Nampak? Tak terbayar dengan duit benda tu, betul tak? Ataupun suami balik menyanyi ni. Indah sungguh panorama. Isteri nyaut. Bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi video klip tu. Ataupun suami balik yang ni. Ambil ni. Abang dah booking kan dah. Kesian abang tengok isteri abang ni. Apa bang? Ni, spa muslimah. Pergilah. Massage, cuci rambut, pedicure, manicure. Semua settle kat sana. Pergi. Abang. Habis anak-anak? Anak-anak abang jaga. Ya Allah bang. Tak susahkan abang ke? Tak ada apa. Pergi je. Nanti bayar. Abang booking aja. Dia kata. Wah hajar betul. Baik tayar. Baik tayar. Tak adalah abang dah bayarkan. Seronok tak? Seronok tak perempuan? Walaupun tak naik pangkat. Betul tak? Betul. Itu sebenarnya. Kadang-kadang kita ukur bahagia tu, ingat jangan ajar, sebagai penutup lah nak beritahu. Jangan ajar anak, isteri, suami, keluarga tentang kaya. Tapi ajar mereka tentang bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Akhirnya orang tanya, kau bahagia ke tidak? Tu je soalan orang tanya. Kita dah kerja macam ni, jangan sibuk. Kerja sana lagi best, kerja ni lagi best. Tak, you all dah ada kerja. Kat luar sana orang tengah fikir nak kerja apa. Kerja lah elok. Kerja rajin-rajin. Niat kerana Allah, dapat pahala. Tu dia. Adalah rezeki Tuhan bagi kat kita. Ada orang tanya saya, 2 bulan lepas, Ustaz selalu cakap, rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Apa punya soalan ni? Cakap, bukannya tak pernah sampai ke alamat tu. Orang ke alamat rumah tu buta tu. Kenapa pula buta pula? Sebab rezeki bukan macam mana yang kita fikir. Tuhan bagi rezeki mungkin tak bagi rezeki duit. Tak bagi rezeki pangkat. Tuhan bagi rezeki anak-anak pandai. Tuhan bagi rezeki anak kita ramai. Tapi yang bagus, tak ada seorang pun yang berpenyakit. Ada orang tu ada sakit jantung berlubang. Ada orang anak yang leukemia. Tak, bukan kata kita, makna aku ni tak elok. Tak, Tuhan bagi rezeki. Semua penyakit tu pun rezeki. Tuhan nak tautkan hubungan keluarga kita. Supaya kita fokus pada anak ni. Itu semua kita kena faham. Penyakit tu tanda Allah sayang. Habis yang elok, sihat, segar buka, gemuk, gedempol ni. Mak Tuhan tak sayang lah. Tak, Tuhan sayang juga. Tuhan bagi kita peluang untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi, saya rasa itu saja daripada saya. Ada soalan tak nak tanya? Ya, silakan. Tanya je. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang berbahagia Ustaz Samsul, dan juga Puan Nordina, CEO YKN, dan juga semua tetamu yang hadir pada hari ini. Baik, soalan saya, bagaimanakah cara kita menolak secara berhemah ajakan rakan-rakan sekerja yang menyebabkan fokus kita
pada kerja terabai. Baik, yang kedua, saya nak tanya, apakah cara atau kaedah yang terbaik untuk kita mengingatkan pasangan kita agar mereka cuba simbangkan antara kerjaya dan keluarga. Sebab di awal ceramah Ustaz tadi ada sebut kita sebagai manusia tak akan dapat seimbang. Tapi apa yang kita harapkan, tidak seimbang pun kita nak hampir-hampir seimbang pun jadilah. Wah. Ustaz? Okey. Terima kasih. Okey. Yang pertama, soalan tentang macam mana kita nak menolak ajakan cara berhemah. Sebenarnya ni memang bukan satu perkara yang senang. Sebab wakil setan kat tempat kerja ni memang ramai. Contoh buat kerja. Buat kerja siul perajin belakang pahal. Dia kata, tu semua tu. Memang ada orang macam tu. Ada. Satu je perkara. Ingat soalan, saya ingat lagi timbalan mufti. Bekas timbalan mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Namanya Ustaz Haji Nur Azami bin Alias. Dengarlah aku cakap ni. Golak. Tahulah kau ada pejabat macam tu. Dengar lo aku nak beritahu. Ustaz Haji Nur Azami Haji Alias ni bekas timbalan mufti Kerajaan Negeri Sembilan dan sekarang ni imam besar Masjid Besi Putrajaya. Satu soalan yang paling saya ingat dia tanya saya. Waktu dalam ceramah lah dia tanya satu soalan kepada semua lah yang tengah dengar ceramah tu. Dia kata apa? Persoalan yang patut kita tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok pada setiap bulan? Itu soalan dia. Sebab bayangkan, confirm memang aku makan gaji, confirm halal gaji aku, siapa cakap? Kalau kita sendiri boleh tahu kita banyak kerja ke banyak tak buat kerja, kita boleh tahu. Tak payah tanya orang, tanya diri sendiri. Muhasabah, hari ni aku banyak buat kerja ke tak buat kerja, dan kemudian gaji yang kita cocok setiap bulan bagi anak bini makan. Itu sebab ada masalah rumah tangga banyak. Itu sebab anak ada banyak masalah. Itu sebab ada banyak benda, ada je benda akan jadi dalam rumah tangga kita. Apa sebab? Tanya balik. Dan dengan itulah sebabnya kita kena ingat dalam lingkungan bi'ah solehah tu semua orang kena saling tegur-menegur. Woi, kau ni berbual, jom nak buat kerja. Soalan yang paling susah nak jawab selepas tu, alah macamlah kau tu baik sangat, nampak? Itu yang paling susah nak jawab. Maka jawapan yang paling baik untuk orang tu, puan, janganlah kau tu baik sangat. Memang aku tak baik. Sebab itulah aku nak ajak kau semua, kita semua sama-sama usaha nak jadi baik. Itu ya poin. Sebab orang akan ajak kita benda-benda macam tu. Jomlah minum, alah, jomlah. Saya tarik kawan tu, jom minum. Aku ni nak kerja lah, weh. Nak kerja lah, weh. Langsung sampai dalam kereta. Betul tak? Itu biasa. Tapi bukan tak boleh minum. Boleh minum. Tapi ada masanya. Betul tak Puan Nudina? Bukanlah kata Puan Nudina kata saya haramkan orang pergi minum sekarang. Kan dah siap pantry dekat pejabat masing-masing. Betul tak? Dah ada pantry dah pun. Kenapa tak buat bekal pada rumah supaya kita optimalkan masa kerja kita? Kan? Lainlah kalau kita memang kebetulan memang kerja luar, dah tak sempat nak makan kat pantry, makanlah kat luar. Itu sebab setiap pejabat ada, dia buat ruang pantry masing-masing. Ada sebab. Supaya you all tak makan masa kat luar. Contoh, ada orang nak berurusan dengan kita kat pejabat. Saya contoh datang. Itu je masa saya ada. Sebab lepas ni saya ada ceramah lain. Dan bila saya datang, saya tak dapat jumpa orang tu sebab orang tu keluar minum. Dia cakap lah, oh dia kat luar, kejap lagi dia balik. Kita pun tak tahu urusan apa dan saya sudahnya tak dapat selesaikan sebab dia tak ada. Jadi saya pun keluar. Apa jadi? Hak saya kena ambil tak? Hak saya dia ambil. Benda tu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, tentang konsep keseimbangan. Macam saya kata tadi puan, konsep keseimbangan ni bukan sama. Konsep keseimbangan ni pentingnya adalah orang faham. Contoh, Samsul Bad hari-hari ceramah. Masa bila dia dengan family dia cakap, asyik-asyik tengok family orang aja. Betul tak? Pagi ceramah, pagi tadi ceramah. Kan? Pagi tadi ceramah. Lepas tu petang tadi sekejap. Adalah makan-makan. Sekejap dengan family. Lepas tu tiba-tiba ada jadual dalam tempoh seminggu dua. Dia tiba-tiba je ada dekat Titsel ni. Tiba-tiba je. Kan? Okey, dah habis ni kan, bukannya boleh balik rumah. Malam kan kat Banting pula. Esok pagi pula ke KL. Macam tu lah. Tapi keseimbangan tu adalah apabila kita ada momen dengan family, make sure kita spend dengan family kita. Bukannya kau duduk dekat meja tu,
masing-masing. Itu bukan keseimbangan. Dan masa tu jangan dibuat benda-benda lain. Jom, kita ada masa. Macam wife saya, yang paling dia seronok apa? Pagi kan, okay, jom kita pergi lepak kedai roti canai tu. Lepak kedai roti canai, anak boleh order apa dia nak. Order makan apa. Tempat yang anak-anak pun suka. Makan. Itu dia. Kan? Dan isteri pula kena faham suami. Suami pula kena faham isteri. Kadang isteri bekerja, suami kena faham. Kan? Awak tu sibuk sangat, layan sangat bos awak tu. Habis saya ni apa? Memang susah isteri nak jawab soalan macam tu. Contoh juga isteri. Abang tu kerja. Orang lain tu kerja tapi cuti. Abang kata tak cuti. Cuti lah. Langsung 2 minggu kawan tu cuti. 2 minggu cuti. Makan, tidur, tengok TV. Muntah darah, tidur. Muntah darah, tidur, tengok TV. Muntah darah, tidur, tengok TV. Sudah, sebini pun tanya. Abang ni tidur je, tak kerja ke? La ilah, tadi kau tanya bila cuti. Bila aku cuti kau tanya pula kan. Abang tak kerja ke? Abang cuti. Lama tak cuti? Cuti ke berhenti? La ilaha illallah, mulut kau kan. Itulah. Sebenarnya memang. Cuma saya yakin apa juga keputusan yang suami dan isteri buat dalam rumah tangga sebenarnya mesti akan ada tak puas hati. Maksudnya apa? Lah, kenapa tak macam ni? Kenapa tak macam tu? Dia akan ada argument. Tetapi kalau kita ambil satu konsep faham, memahami, insya-Allah benda boleh selesai. Sebab macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dengan anak dia tarik kaldai. Orang kampung nampak, apa dah kaldai dah ada, naik lah. Bapaknya pun naik kaldai, anak tarik. Orang kampung lain nak tegur. Apalah punya bapak, kau sedap duduk kat kaldai tu, kesian budak tu naik. Budak tu tarik. Sudahnya turun bapaknya, anak naik, bapak tarik. Kampung lain pula cakap, kau hajar punya budak. Kau sedap duduk kat atas tu, bapak kau pula menarik. Sudahnya dua-dua naik. Dah mengengkeh-ngengkeh kaldai tu. Berat bawa 2 orang pula dah. Menyeksa binatang pula orang kampung lain cakap. Sudahnya kaldai naik atas dia. Kau bayangkan gila tak gila? Patutnya dia naik kaldai naik atas dia. Tapi apa pun, buat yang terbaik. Contoh macam ada orang pernah tanya saya. Seorang suami, dia bagi duit gaji dia sepenuhnya bagi dekat isteri dia. Bagus ke tak bagus? Jawab terus. Saya tanya orang perempuan, bagus tak? Orang lelaki tu, dia bagi terus duit dekat bini dia. Nah, ni duit gaji abang sebulan ni, ambil semua. Bagus ke tak bagus orang perempuan? Bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus orang perempuan? Tak. Dengar ni. Ada yang jawab bagus, ada yang jawab tak, ada yang jawab tak, ramailah. Okey, saya nak beritahu, sebenarnya itu bukan hak kita. Dalam hal suami isteri, dia decide. Bila ditanya balik cara detail, suami saya dia bagi duit semua dekat saya sebab dia kata dia takut kalau dia pegang duit, dia cepat habis, dia tak tahu, dia boros. Jadi setiap hari isteri dia akan bagi duit belanja dekat suami dia. Ni duit minyak, ni duit makan. Kalau ada benda dia nak, boleh cakap dengan isteri dia. So, itu hak dia. Bukan hak kita yang bukan dalam rumah tangga tu. Sebab you all, dalam rumah tangga masing-masing, tadbir uruslah keluarga masing-masing. Dan jangan sekali-kali, engkau apa dah bodoh sangat duit bagi kat bini kau. Aku kan, tak ada lah. Merasa tak 1 sen bini aku pegang duit aku, tahu. Aku bagi itu je lah, kau ambil. Pahal kau. Tak sama setiap keluarga. Tak sama. Malahan bila kita bagi rezeki dekat isteri kita pegang, lepas tu ambillah duit belanja. Kau ambillah duit belanja kau sendiri. Abang tahulah, tak ada masalah, abang redha aje. Bagus tak suami macam tu? Bahagia. Siapa kita nak cakap? Kita yang tak bagi bini kita berbulan. Bini tolong settlekan duit bil elektrik, bini settlekan barang dapur, kita hanya settlekan benda-benda lain, kereta apa semua, kita nak cakap kita bagus dah. Wahal sebenarnya tu kan tanggungjawab isteri kita. Nampak tak? Itu sebabnya penting give and take, faham, memahami, bincang. Kan? Ni awak settle, ni awak settle, ni saya settle. Terima kasih tau kerana tu tolong settlekan. Cakap dengan isteri macam tu. InsyaAllah bahagialah hidup. Wallahualam.